Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ibu-ibu, bapa yang dikasihi sekalian, serta semualah masyarakat Malaysia yang saya percaya sekarang ini sedang sibuk bersiap-siap untuk pagi-pagi nak pergi bekerja, ataupun misalnya nak menguruskan anak-anak kita, ataupun apa sajalah aktiviti yang kita laksanakan pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam keadaan sihat dan negara kita aman damai. Kita boleh misalnya bergerak bebas dan sebagainya. Dan inilah satu nikmat yang diberi oleh Allah kepada negara kita yang tercinta. Jadi tuan-tuan dan puan, pagi ini saya nak bawa cerita sikit ni tentang motivasi pagi, bagaimana yang dimaksudkan dengan rakan sekerja. Kita tengok rakan sekerja lah Sebab selalu kita bercerita tentang pekerjaan pekerjaan. Sebab definisi rakan sekerja ialah bagaimana rakan-rakan yang sama-sama kita bekerja di pejabat, ataupun di kilang-kilang, ataupun di mana-mana sajalah kita bekerja, di pejabat, di kilang, ataupun di warung-warung ke, ataupun di padang ke, ataupun di sekolah ke, di universiti ke, di mana-mana sajalah. Jadi nak saya fokus pagi ini bagaimana peranan rakan sekerja. Bagaimana dia boleh memotivasikan atau menjatuhkan motivasi itu, rakan sekerja ni. Dari segi motivasi kerja ni biasanya kadang-kadang motivasi kita naik, kadang-kadang turun. Kita tak nafikan. Ada hari itu kadang-kadang kita punya motivasi naik, ada kita turun. Tapi pengaruh rakan sekerja ni cukup kuatlah untuk menaikkan kita punya motivasi ataupun menurunkan motivasi kita. Jadi teman-teman kita tengok rakan-rakan juga boleh memberi dorongan kepada kita untuk kita kerja lebih bersemangat lagi, lebih misalnya bersungguh-sungguh. Ini semua akan memberi satu ganjaran yang setimpal, bukan saja kepada kita, kepada rakan-rakan, tetapi juga kepada organisasi tempat kita bekerja. Sesebuah organisasi yang sihat, kita dapati bahawa mempunyai pekerja-pekerja yang sanggup bekerjasama antara satu sama lain. Kita tidak boleh membangga diri menyatakan bahawa dalam organisasi itu kita seorang saja hebat. Tidak boleh. Dalam satu organisasi tentu ada beberapa ramai orang yang mana semua ada peranan yang penting. Dan daripada peringkat yang tertinggi sampai peringkat sederhana, sampailah peringkat yang paling rendah. Jadi tidak boleh seseorang itu menyatakan bahawa dialah yang menyebabkan syarikat ataupun company ataupun organisasi itu berjaya. Semua orang. Kadang-kadang kita melakukan kesilapan. Di pejabat kadang-kadang ketua, bos misalnya, dengan membangga diri menyatakan bahawa dialah yang menyebabkan syarikat itu berjaya ataupun organisasi itu berjaya. Ini kesilapan yang besar yang dilakukan oleh seseorang. Memang kita tak nafikan, mungkin dia sebagai pencetus idea ataupun sebagai penyumbang idea, tetapi pelaksanaan ialah dilaksanakan oleh ramai pekerja. Kita tak boleh kata satu orang, dan dia melibatkan semua orang. Semua orang terlibat. Kalau satu ataupun dua orang saja terlibat, kemungkinan apa yang nak dilaksanakan, matlamat organisasi tidak tercapai. Jadi kita lihat di sini, saya nak tengok bagaimana motivasi rakan sekerja. Bagaimana rakan sekerja ni boleh menjadikan sebagai satu tenaga dorongan dalam menjayakan sesuatu pekerjaan. Kita lihat banyak kejayaan-kejayaan yang kita laksanakan di pejabat, dalam organisasi, walaupun kedudukan berbeza-beza. Ada yang dalam kumpulan tu ada orang yang berpangkat tinggi, pangkat sederhana dan pangkat rendah, tetapi masing-masing ada peranan. Yang pangkat rendah tu ada peranan, yang sederhana ada peranan, yang pangkat tinggi ada peranan. Nampak tu? Ini yang dimaksudkan motivasi rakan sekerja. Mana masing-masing memainkan peranan untuk kata orang tu memberi sumbangan kepada kejayaan organisasi itu. Rakan, kawan ataupun kita panggil juga taulan di pejabat. Biasanya kita akan ada seseorang kawan ataupun rakan sekerja kita yang mana kita rapat di pejabat. Betul tak? Kadang-kadang kita nak pergi pejabat tu kerana kawan kita. Selain daripada kita nak pergi makan gaji, nak dapatkan gaji, nak dapatkan upah, biasalah. Semua orang akan bekerja untuk mendapat upah. Itu ialah biasa. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan di tempat kerja itu menjadi faktor menarik. Salah satu ialah rakan sekerja. Selain daripada suasana tempat kerja. Dan juga kemungkinan ialah ketua kita. Ketua mainkan peranan penting juga.
Ketua yang pandai ambil hati anak buah, tidak membeza-bezakan anak buah, ya. Tidak misalnya meletakkan darjat-darjat. Kalau nak puji, puji semua. Jangan kita puji setengah orang saja, ya. Bukan sebenarnya ini orang ni kita puji. Tapi orang ni kita tinggalkan. Jadi ini dah membawa kepada tidak berlakunya sokongan kepada rakan sekerja. Di pejabat, ketua juga menjadi rakan sekerja kepada pekerja. Kita kena ingat, ketua ataupun orang bawah dan sebagainya, dia bekerja sama. Di sini kita boleh katakan iaitu bekerja dalam satu pasukan. Kerja satu pasukan, mana rakan sekerja ni. Dan bagaimana motivasi dan semangat ni boleh kita lihat, iaitu bagaimana semangat ni dicetuskan dan diberi satu dorongan yang baru dalam suasana tempat kerja. Kita tengok motivasi pekerja ada ketika tinggi, ada ketika rendah. Jadi dia boleh menentukan produktiviti. Okey, contoh misalnya, kalau kita di tempat kerja, saya bagi contoh yang positif dulu. Contoh positif yang kita boleh buat ialah mungkin kita akan mewujudkan kerjasama antara rakan-rakan sekerja kita. Kita sentiasa misalnya menolong, ringan tulang kepada kawan-kawan kita yang nak bekerja. Ataupun kawan-kawan kita minta tolong kita, misalnya tanpa banyak soal kita akan tolong. Jadi ini perkara-perkara banyak boleh memberi idea kepada rakan-rakan kita. Mana kita satu lagi, kita tak ada kata orang tu berkira di tempat kerja. Ini sifat-sifat yang perlu ada. Sebenarnya bila bekerja ni, sifat-sifat yang positif ni perlu adalah kepada setiap orang pekerja. Sifat suka menolong, sikap misalnya suka bekerja sama, sifat-sifat yang misalnya tidak kata orang tu membelakangkan misalnya kawan-kawan, ataupun misalnya suka kita misalnya melihat kawan-kawan kita dalam kesusahan. Jadi ini semua kita boleh guna apabila kita bekerja. Gaya rakan-rakan kita ni bila bekerja, kita boleh gunakan sifat-sifat yang positif, yang mana sifat-sifat positif ini boleh menjadi sebagai satu dorongan yang sangat penting kepada pekerja-pekerja. InsyaAllah tuan-tuan, selepas ini kita bertemu kembali dan kita akan bincang tentang dorongan-dorongan tempat kerja. Kita bertemu kembali selepas ini. Drama Suria kali ini antara cinta dan keegoan, antara perasaan dan dendam. Saksikan kisahnya dalam Rindu Semakin Jauh setiap Isnin hingga Khamis 2 petang hanya di TV3. Kalau ada masalah tu minta maaf. Bambang Irwan, siapa dia, Inspektor? Dia disaki melakukan seri rompakan dan pembunuhan di Malaysia dan Indonesia. Dah dekat pukul 1 pagi. Mana dia pergi? Kau ni siapa? Apa kau bagi jalan kau? Mana dia ni? Kami baru tahu lelaki itu dan ramai itu adalah Daniel. Siapa Daniel lah? Kau Daniel! Kau bukan Bambang, kau anak aku! Isi X-Ray dalam Lestari di TV3. Kisah dunia baru minggu ini. Perlakuan aneh yang menimbulkan rasa curiga. Jadi berdua next ya. Bye. Rasa cemburu yang membara mencetuskan sengketa. Saya tahulah awak nak kata lagi ya. Latar belakang diri yang mencetuskan konflik pribadi. Saksikan Dunia Baru setiap Khamis 9.30 malam hanya di TV3. Kita bertemu kembali, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dan saya percaya kita masih lagi sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Bagi yang bekerja, mungkin bagi yang bercuti pada hari ini, wah seronoklah bercuti. Mungkin kita ada hal-hal yang mustahak untuk kita uruskan. Dan bagi anak-anak, kemungkinan sekarang sedang sibuk mungkin mengulang kaji pelajaran dan sebagainya. Ataupun misalnya kalau cuti sekolah pun kita bersiap sedialah untuk kita nak menempuh tahun depan. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat tadi bagaimana kita melihat sokongan rakan sekerja. Sekarang saya nak tengok
bagaimana, apakah ciri-ciri yang berbentuk sokongan ini. Okey, saya nak beri yang pertama ialah sokongan dari segi emosi. Nampak tu. Saya kadang banyak juga menalikan kes-kes kaunseling sekerja ni. Kaunseling sekerja. Kadang kita tengok dekat pejabat tu kadang-kadang ada rakan-rakan kita yang bekerja, kadang-kadang dia dah lama tak bertegur siapa antara sesama lain dekat pejabat tu. Macam mana nak bekerja dengan baik? Kadang-kadang kerja melalui orang lain. Kita nak beritahu pada kawan kita tu, kita dah tak bertegur siapa dengan dia, kita melalui orang lain. Jadi ini sebenarnya memberi kesan kepada organisasi, kepada produktiviti. Sepatutnya kita boleh direct je dengan kawan kita, tapi kita melalui orang yang ketiga. Kadang-kadang di pejabat ni, bos pun tak tahu bahawa anak buah tu tak bertegur siapa. Yalah, masing-masing pandai lah menyorok perkara ni kan. Tapi sebagai kaunselor pekerja, saya selalulah berdepan dengan kes-kes macam ini. Dan saya nampak kadang-kadang merugikan organisasi itu sendiri. Sebab itu kadang-kadang di pejabat tu perlu ada kita kata kaunselor pekerja. Kerana kaunselor pekerja ni dia jadi orang tengah untuk mendamaikan antara pekerja-pekerja yang tidak, kata orang, sehaluan lagi. Kadang-kadang tak sehaluan lagi. Bayangkanlah bekerja dalam satu pejabat, dalam satu bilik, tetapi sudah tidak sehaluan. Apa jadi? Apa jadi, tuan-tuan dan puan? Sebab itu kadang-kadang kita tengok matlamat yang ditetapkan oleh organisasi tidak tercapai. Kerana ada gangguan-gangguan emosi ni. Gangguan-gangguan emosi ini menyebabkan kaki tangan, rasa tak puas hati dengan rakan sekerja. Kadang-kadang satu bilik tak bertegur. Dengki-mendengki. Ataupun misalnya tidak ada semangat tolong-menolong. Dan juga nak jatuh-menjatuhkan. Dalam satu bilik tu, dalam satu unit, contoh misalnya, dalam satu jabatan. Kadang-kadang kita tengok perkara ni, kita dengar mustahil berlaku, tetapi sebagai kaunselor pekerja, perkara ni berlaku. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan dekat pejabat pun ada benda ni berlaku. Tetapi kadang-kadang kita senyap saja kan? Senyap sajalah, buat tak tahu lah. Dah apa kita sibuk-sibuk, kita orang biasa ni, bos pun tak beritahu. Jadi ini menyebabkan suasana di pejabat tu makin lama makin rumit, makin kelang kabut dan sebagainya. Dan kita boleh nampak tu, bila pekerja-pekerja yang dah tak ngam antara satu sama lain, kita boleh nampak suasana tempat kerja tu dah tak ceria lah. Tak ceria. Dan banyak misalnya rasa tak puas hati. Dan banyak juga pekerja-pekerja rasa nak tukar tempat lain ke, ataupun dah tak seronok lagi kerja betul tu. Jadi sebab itu kita perlu lihat, ini adalah satu perkara yang penting. Di tempat kerja yang penting ialah manusia. Nak mengurus manusia ni susah. Kalau sesiapa yang bahagian sumber manusia, bahagian penjawatan, bahagian pentadbiran, ini tugas untuk mengurus manusia. Senang untuk mengurus data, untuk mengurus benda, mengurus alat, senang. Alat misalnya kalau dia rosak, kita boleh hantar repair. Kalau dia dah rosak, kata orang tu dah tak boleh, kita masuk store. Tetapi kalau pekerja, kita tak boleh masuk store. Tak boleh. Tapi ada juga kat pejabat tu kadang di peti ais kan. Yang suka melawan, yang suka beri pendapat dan sebagainya kan. Ini pun ada juga. Sebab tu ada setengah-setengah pekerja dia diam je. Dalam mesyuarat dia senyap. Senyap, tunduk je lah. Aku bercakap nak buat apa? Kan, bukan nak dengar. Sebab setengah-setengah kat pejabat tu ada orang rasa begitu pandai sekali. Pandai benar dia. Dia seorang dua je pandai. Sebab tu kadang meeting apa benda je, biasa je. Setengah-setengah orang tu datang meeting tu syarat saja. Dan begitu kecewa. Dan tidak boleh memberi sumbangan kepada organisasi. Kita nampak kat sini. Jadi sebagai ketua lah, khusus saya setuju pada ketua-ketua lah ni. Kita hendaklah melihat semua ni di pejabat. Dan kita hendaklah melihat kebajikan pekerja-pekerja kita. Dan kita hendaklah juga melihat ini sebagai satu aset yang penting kepada organisasi. Pekerja ni ialah satu aset yang penting. Dan bagaimana kalau pekerja ada gangguan emosi, ada gangguan misalnya masalah hubungan dengan rakan sekerja, tidak ada sokongan rakan sekerja, misalnya bergaduh tempat kerja, misalnya tak puas hati dengan rakan sekerja. Jadi kita sebagai ketua, kita hendaklah mengambil berat, panggil dia orang ni, kalau kita tak mampu, kita panggil kaunselor, kita suruh buat sesi kaunseling. Kita boleh buat individual kaunseling, buat group kaunseling, boleh buat. Semua ni boleh sebenarnya. Dan banyak dah kes-kes yang kita boleh selesaikan. Perkara macam ini. Sebab apa? Bila dalam individu kaunseling ataupun kumpulan grup kaunseling ini, pekerja-pekerja akan luahkan dia punya perasaan dia dan sebagainya. Dan dari situlah kita tahu bahawa ada benda yang dia tak puas hati.
kita kata dalam bahasa kaunseling ni iaitu unfinished business, tak puas hati. Bahasa mudah kita panggil bengkak. Bengkak, tak puas hati. Antara satu pekerja dengan pekerja yang lain. Jadi ini semua tuan-tuan puan kita lihat. Kalau ada suasana macam ni di tempat kerja, jadi suasana tempat kerja tak ceria. Keceriaan boleh wujud apabila suasana tempat kerja tu saling faham memahami, hormat menghormati, rasa seronok. Tuan-tuan puan nak pergi kerja pagi ni. Asal ada orang nak pergi kerja awal-awal, masuk ofis pukul 8.30, pukul 7 dah ada kat pejabat. Kenapa? Kerana kita seronok tu tak? Seronok bekerja. Kita pergi kerja, kita jumpa kawan, kawan support kita, kawan misalnya ambil berat pasal kita ambil berat pasal kawan kita. Kadang-kadang ada setengah orang menyatakan bahawa pejabat itu rumah saya yang kedua. Ada saya tengok tu. Ya. Rumah pejabat tu bukan main lagi. Rumah pertama, rumah kedua. Dan dia rasa seronok sebab apa? Ada kawan-kawan yang faham, kawan-kawan yang boleh beri kerjasama, kawan-kawan yang kata orang tu memang betul-betul memahami dan sentiasa menjadikan pejabat itu sebagai satu tempat yang begitu harmoni, begitu baik dan begitu ceria. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita misalnya ada masalah kat pejabat, ada apa-apa kat pejabat, kita perlu mencari seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita hendaklah berunding. Mungkin pertama kita rujuk pada ketua kita. Kita rujuk dengan ketua kita. Selepas itu kita minta pendapat ketua dan kemungkinan kita akan mencari alternatif lain untuk kita selesaikan masalah. Jadi kerja di pejabat naklah seronok dan ini sangat penting. Dan insya-Allah selepas ini bagaimana kita nak melihat kepada bagaimana kita nak meningkatkan lagi peranan kita sebagai pekerja di tempat kerja, sebagai memberi sokongan kepada organisasi kita. Kita bertemu kembali selepas ini. Alhamdulillah pada pagi ni saya percaya kita jangan perempuan nak pergi kerja ni kita stres ke, tertekan ke relax sikit. Bila nak pergi kerja pagi ni kita tarik nafas panjang-panjang kita lihat bahawa kiri kanan kita saya percaya kalau rumah semua dah okey, kita pergi kerja dalam suasana yang tenang. Sebab kita bekerja seperti saya beritahu tadi kadang-kadang tempat kerja adalah rumah kita yang kedua. Itu penting. Baik, bagaimana kita nak menjadikan tempat kerja kita ni seronok, tenang, dan kita juga menjadi sebagai seorang penyumbang kepada tempat kerja kita. Sebab tuan-tuan, kalau kita kerja dalam satu organisasi, kita mesti sayang kepada organisasi itu. Sebab itulah tempat kita cari makan. Tempat kita daripada rezeki itulah kita boleh beli motorkar, kita boleh ada rumah, kita hantar anak kita sekolah dan sebagainya. Betul tak? Tempat kita kerja tu penting tu. Kita kena sayang tempat kita kerja. Baik. Salah satunya ialah yang kita perlu lakukan sebagai seorang pekerja, ialah kita hendaklah sentiasa mempunyai prasangka yang baik kepada rakan sekerja kita. Kita hendaklah sentiasa ada prasangka yang baik. Sama ada kawan kita ataupun bos kita dan sebagainya. Jadi ada prasangka lah yang baik. Dia yang biasa berlaku yang tak bagus ni bila ada prasangka yang tak baik. Kita rasa kawan kita ni main tikam belakang lah, main cakap belakang lah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita hendaklah sentiasa ada prasangka yang baik. Kita hendaklah melihat kepada kawan-kawan kita ini ialah sebagai satu rakan-rakan yang sekerja yang mendorong kita, memberi semangat pada kita. Ini penting. Dan yang kedua, kita hendaklah sentiasa ada semangat untuk membina perhubungan, membina repo, kata orang tu. Kalau kat pejabat tu, sebab tu kita tengok kat pejabat kita, ada kita, bila kita kerja, kita serius. Masa kerja, serius. Tapi ada ketika mungkin kita nak, kata orang tu, buat lawak jenaka ke, kita nak bergurau senda ke, ataupun ketika kita minum di kantin dan sebagainya, mungkin kita akan bersama-sama dengan, kalau kita ketua, apa salah kita minum dengan orang bawah kita? Ada juga tuan-tuan, kadang-kadang bos tak nak minum sama anak buah, Ada tu kat pejabat tu, ada yang ramai komplain dengan saya. Bos saya tak pernah turun kat kantin. Dia minum kat bilik je. Mungkin takut nak kena belanja anak buah ke, ataupun tak nak bergaul dengan anak buah. Ketua yang bagus ialah ketua yang boleh turun ke bawah dan bergaul dengan orang bawah. Itu bagus.
ada company-company yang buat macam tu, ketua-ketua dia. Ini penting. Tidak ada ruginya kalau kita bergaul dengan orang bawah. Lagi bagus sebab apa kita dapat banyak maklumat daripada orang bawah ni. Itu penting. Dan sebenarnya kita juga kena lihat bahawa membina perhubungan ini, kalau boleh kita boleh membina perhubungan dalam semua keadaan. Sama ada kawan-kawan kita, lagi kita di Malaysia, kalau company-company yang ada berbagai-bagai kaum. Kita bergaul dengan semua kaum. Kita tak mahu misalnya kita hanya bergaul dengan satu kaum saja. Sebab kita di Malaysia kita ada berbagai kaum dan biasanya kita akan bergaul dengan semua kaum. Dan kita berniaga ataupun kita berurusan dengan orang luar pun, kemungkinan kita akan berurusan dengan berbagai-bagai kaum. Jadi ini sangat penting dalam membina perhubungan. Okey? Dan yang ketiga, kita hendaklah pergi kepada, kalau kita ada masalah kat pejabat, masalah dan sebagainya, kita hendaklah cari alternatif-alternatif untuk menuju kepada jalan penyelesaian. Bagaimana kita nak tengok supaya, yalah kat pejabat kita tu, supaya ada jalan penyelesaian. Jadi kita boleh buatlah berbagai-bagai misalnya cadangan, terutama sekali bagi pihak pengurusan lah, bagi pihak bahagian sumber manusia, boleh merancang program-program misalnya. Kalau katakan pekerja ni ada masalah misalnya, dari segi hubungan dengan rakan sekerja, kita boleh buat misalnya kaunseling kelompok, grup kaunseling. Panggil seorang pakar dalam bidang kaunseling, mengendalikan itu. Sebenarnya banyak kesan dia, banyak baik dia kepada organisasi. Kita boleh uruskan balik. Kita tak boleh buang pekerja ni, kita sayang sebab pekerja-pekerja yang berpengalaman sebab mereka ni hanya menghadapi masalah dari segi emosi, dari segi perasaan. Dia bukan masalah dari segi skill. Ini beza ni. Kadang-kadang kita tak nampak ni. Kadang kita nampak kita sama ratakan antara masalah skill ataupun kemahiran dengan masalah emosi, masalah perasaan. Dia tak sama. Dia masalah skill lain, masalah perasaan dan emosi lain. Ini dua yang berbeza untuk kita mengatasi masalah ini. Kalau pekerja kita misalnya menghadapi masalah kekurangan skill, kita boleh hantar dia beri khusus untuk skill. Tapi belum tentu orang ini boleh berubah dari segi emosi dia yang terganggu, yang tergugat disebabkan oleh gangguan-gangguan di pejabat, oleh rakan sekerja. Jadi dia perlu diubati. Lepas tu kaunseling ialah mengubat dari segi apa? Dari segi emosi. Dari segi kecerdasan emosi. Itu dia. Jadi kena ada seorang pakar tu yang mengendalikan untuk mengubah balik, memulihkan balik emosi pekerja. Dia dah ada skill tu, tapi emosinya terganggu. Dia kena ada, kata orang tu, seimbang. Sebab tu orang kata insan seimbang. Insan seimbang. Macam mana tu? Insan seimbang, pekerja-pekerja yang seimbang. Seimbang maksudnya ialah dia stabil dari segi apa tu? Dari segi emosi stabil, dari segi sosial stabil, dari segi psikologi stabil. Dan dia bagus dari segi skill. Tapi kita tengok ada juga pekerja skill bagus, tapi kadang-kadang oleh kerana terganggu emosi dan sebagainya, menyebabkan dia datang kerja lambat. Buat kerja pun nak kena suruh, nak kena ada kawalan, ponting kerja, hilang dan sebagainya. Sebab apa? Dia rasa mungkin kekecewaan. Dia kecewa. Ada tu. Tapi dia pekerja yang bagus. Skill bagus. Jadi kita sebagai ketua, sebagai bahagian semua manusia, kita nampak ni. Dan mungkin kita boleh membina satu modul yang khusus untuk membina balik kita punya pekerja-pekerja ni. Itu penting tu. Ini saya beri kepada apa tu, tuan-tuan macam mana alternatif-alternatif untuk kita membantu pekerja-pekerja. Kita jangan sayang dari segi kewangan untuk kita membina emosi baru pekerja-pekerja kita. Sebab pada saya, kalau emosi ini tercalar, emosi pekerja kita rasa sedih, rasa tak boleh beri tumpuan, maka dia akan mengganggu suasana kerja di pejabat. Percaya tak tuan-tuan? Kadang-kadang yang masalah di tempat kerja, masalah dengan bos, masalah di rumah, masalah anak. Cuba tengok datang pejabat. Mesti termenung ke tak? Tengok-tengok termenung kat pejabat. Kenapa kau termenung ni? Dia tak cakap. Sebab itu benda yang hal-hal peribadi biasanya kan Tetapi sebenarnya dia boleh mempengaruhi suasana bekerja. Jadi saya nampak di sini kalau kat pejabat, kita boleh mengadakan sesi-sesi kaunseling individu. Kita boleh mengadakan sesi-sesi kaunseling kelompok untuk pekerja-pekerja kita. Jadi kita boleh menjadikan ini, kaunseling kelompok dan kaunseling individu, sebagai satu alat untuk membantu pekerja-pekerja kita yang bermasalah. Kita selalu kata dekat ramai dan juga ketua-ketua kata, pejabat aku ada 3-4 orang pekerja masalah, tapi aku tak tahu nak buat macam mana. Dah panggil dah,
dah bagi turak suyuk sebab, tapi dia tak nak berubah. Jadi kita ubah cara kaunseling. Kita ubah dia menggunakan grup kaunseling. Panggil pakar-pakar ini dan membuat modul. Kita boleh membantu pekerja-pekerja ini untuk dia berubah. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan dekat pejabat. Jadi saya bagi alternatif itu supaya kita dapat guna pakai apabila kita mengendalikan kes-kes pekerja kita yang bermasalah di pejabat. Janganlah kita tengok pekerja kita masalah di pejabat dan kita biarkan saja. Lepas tu kita, ini kita berhentikan je lah. Yang masalah kita berhentikan. Dan adakah itu jalan penyelesaian? Kemungkinan yang tuan-tuan dan puan berhentikan itu adalah pekerja-pekerja yang berpotensi, yang berbakat dan mempunyai skill yang bagus. Tetapi mereka menghadapi masalah emosi. Ini soalan dia. Okey? Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan dan puan untuk pagi ini. Kita lihat dari segi rakan sekerja. InsyaAllah kita bertemu kembali lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.